قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البدرين جديدوا إيمانكم كيلا يا رسول الله جديدوا إيمانكم أكسروا قولي لا إله إلا الله رواه البخاري والمسلم أو كما قال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah taufik inayah dari Allah dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berzakarah tentang hebat besarnya Allah taala. Insya-Allah malam ini Ustaz buka kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Malam ni kita bincang mengenai nikmat syurga. Malam ni kita bincang mengenai nikmat syurga. Syurga apa tuan-tuan sekalian? Syurga ni makhluk Allah Ta'ala juga. Syurga ni makhluk Allah Ta'ala juga. Dah ada ke belum syurga ni? Ada dah. Syurga ni dah ada. Cuma kita tak nampak akan syurga itu. Kita tak nampak syurga. Ikut macam mana sekalipun, syurga ni kita tak nampak. Tempat kembalinya orang-orang yang beramal soleh di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tak izinkan kita nampak syurga. Orang paling lewat masa syurga ni besar 2000 tahun perjalanan. Ataupun 10 kali besar dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkurang. Nah, makin pakai makin berkurang. Contoh paling mudah, selipar kita pakai makin lama makin haus. Kita pakailah makin lama makin haus, habis tapak dia tu. Bolilah mahal macam mana? Sebab benda ni tidak kekal, dunia ni fana, dia akan binasa. Syurga kita pakai makin lama makin lawa, makin lama makin cantik. Nah, kalau hidup atas muka bumi ni makin lama makin uzur, makin lama makin buruk. Diri kita pun sama lah. Makin lama makin huduh ke makin lama makin lawa. Makin lama makin huduh lagi tu, makin lama makin susut. Makin lama makin kurang. Dulu nampak, sekarang tak nampak. Dulu kuat, sekarang tak kuat. Dulu lawa, cantik, wangi, sekarang dah busuk. Biasalah, selalu dengan kuliah kan. Badan dah bau kapur barus. Bau tanah dah gitu. Cuba tengok gitu. Hebat mana kita, coloh curumin muka gitu. Kan? Cuba buka sikit leher, dah tengok pola leher. Dulu togang, hari ni dah berkodut. Betul bang? Dulu togang, berkodut tak hari ni? Berkodut. Cuba tengok ni, berkodut dah, Masya Allah. Ustaz togang lagi lah. Jadi Masya Allah tu nak beritahu tu, nikmat syurga dia tidak akan habis apabila kita gunung. Dalamnya takkan habis. Dalamnya takkan habis. Kalau dunia ni dia ada susut nilai dia. Tonton boli kereta harga 70,000. Dah bergolek tayar dah dekat jalan. Turun harga terus. Turun harga tuan-tuan sekalian. Kan? Bondo yang kita pakai makin lama makin habis. Makin lama makin kurang. Begitu juga apa yang anda terdapat di dalam syurga itu tidak ada perbandingannya dan tidak pernah pula terlintas di dalam hati manusia bahawa nikmat-nikmat itu dikurniakan Allah kepada ahli-ahli penghuni syurga. Tak terlintas bagaimana keadaan syurga tu kan. Tak terlintas. Kita pun dengan izin Allah diceritakan nikmat dia. Bagaimana keadaan dia depan mata kita tak pernah lihat. Cerita pasal bidadari kan, tak pernah lihat akan bidadari. Hanya dicerita akan ada wujudnya bidadari, tapi tak pernah lihat wujudnya mahligai, tapi kita tak pernah lihat. Memang tidak terlintas di akal kita akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Masuk syurga ni sebuah gayat jadinya. Tak sangka. Masuk tak sangka. Tak pernah lihat dah, tak sangka amal sikit-sikit. Kuliah pun tidur, masalah. Itu pun dapat banyak. Hanya jangan tak sangka bang. Dah sogan dah tidur kan. Itulah padan kau suka tidur ni. Tak sangka. Ni bondo yang tak sangka. Nikmat kita boleh tengok muka bumi tak sangka ya Allah. Subhanallah, pandangnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak sangka nikmat Allah Taala yang amat hebat. Buah anggur ku besar kepala manusia.
Berhanggur sana dalam syurga besar kepala manusia. Sebab manusia ukur asli dalam syurga besar Nabi Adam AS 70 hasta. 3,5 besar Nabi Adam AS, lebar tinggi 70 60 hasta. Itulah keadaan ahli syurga yang tidak ada tolak bandingnya. Nah, mati dah tak ada, tidur dah tak ada. Mana ada tidur dalam syurga, tak ada tidur. Mati dah tak ada, nikmat yang tidak ada tolak banding. Tidur tak ada syurga, mati tak ada. Mati tu adik-beradik, tidur tu adik-beradik mati. Mati tak ada dalam syurga Allah Ta'ala. 24 jam kita guna akan nikmat Allah Azza wa Jal yang kekal abadi. 24 jam nikmat Allah Ta'ala. Nah, kita dengar dokek telinga kita lah, mata tak nak lihat keindahan alam kan. Masya-Allah, Allah Rabbi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Thur ayat 17 hingga 24. Allah Taala berfirman dalam surah At-Thur bagaimana keadaan nikmat syurga. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan Allah Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka. Duduk dalam syurga senang lenang, kata Allah Ta'ala, Kulu washrabu haniya bima kuntum ta'malun muttaqina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bikhurin 'ain. InsyaAllah. Apa makna dia akhir ayat tu? Saya cukup syukur ni. Wa zawwajnahum bikhurin 'ain. Apa tu? Bikhurin 'ain apa bang? Bidadari. Ni makna. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab apa kamu telah kerjakan. Mereka duduk berteleku di atas pelamin yang berderet-deret, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Bang, Masya-Allah, Hurun 'Ain. Duduk dalam syurga bersenang lenang bang, Masya-Allah. Kak tak adalah bidadari, cuma ketua bidadari. Tak tua, sweet 17, 17 tahun. Keronggo kat pinggang tu, Masya-Allah. Seronok dong kan. Kita nak kahwin lebih, bini kita bini kita marah ni ubek dia. Nah, Allah Taala sediakan apa? Hurun 'Ain, bidadari luas matanya, putih melepak. Bukan luas mata cacat, tidak. Makna memandang kita sahaja seorang, putih melepak dul, putih dul. Nak cari putih bang. Allah Rabbi, bidadari Allah, nikmat dalam syurga. Allah, Masya-Allah. Allah bidadari. Pakai 70 lapis baju, nampak lagi transparent dalam bidadari. Nah, ludah dekat laut, air masin jadi tawar bang. Nah, hulu jari dalam satu hadis, matahari pun boleh malap. Cahaya bidadari. Nah, yang taman kita nanti. Ada mahligai, satu mahligai 70 bilik, satu bilik 70 katil, satu katil 70 bidadari, Masya-Allah. Nah, bidadari katil min kuih-kuih macam ni. Nah, Masya-Allah. Ya, yang hebat lagi tu bang, darah bang, Masya-Allah. Dari mula sampai akhir, berapa kali kita jimat, darah bidadari. Nah, bahkan kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, orang-orang lelaki ni sibuk apa? Sibuk dengan bini dia. Nak tinggi lagi tak cerita? Sibuk apa? Sibuk memecahkan darah isteri-isteri dia. Masya-Allah.
Ayo, tak ada mongak ni dah. Kan? Mbak dah mula monung kan? Kahwin dengan sekarang, kahwin dengan daraga, alhamdulillah boleh daraga. Kahwin dengan janda, agak habis. Tak jumpa. Tak apa dekat syurga Allah Ta'ala bagi. Nah, ini bukan cerita tak elok, memang itu. Dia punya nikmat ni. Memang kita ni bang, suka pada perempuan. Kalau tidak, tak adalah Allah bagi kita kahwin 2, 3, 4. Cuma kita tak lepas. Kan? Akak-akak suka apa? Tak suka. Tak apa yang perempuan suka apa? Suka mainan. Suka tompek-tompek masak-masak tu lah. Dekat syurga Allah bagi ya. Yang Allah bagilah apa yang kak nak. Kan? Mainlah masak-masak nanti. Pinggan-pinggan mangkuk omeh-omeh. Semua ada kan? Tak payah boli. Sebut dengan tasbihat. Subhanallah. Dapat. Pagi kedai-kedai omeh 23,000, 28,000. Lipan baru. Kalau jongking. Gak segala lipat. Segala binatang. Bahasa macam mana? Allah Rabbi. Allah. Nikmat yang tidak ada tolak banding. Itu sebab kita kena tahu akan nikmat. Biar ada jasbah untuk kita kerja amal kita tu. Biar kita kerja amal kita. Jasbah kita naik. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala lagi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman yang diturun oleh zuriat keturunannya dengan cara beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap orang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Tiap-tiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la lagwaw fiha wa la ta'thima wa yatufu alaihim غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Sadaqallahul aliyul azim. Sambungan akan maksud. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai-bagai jenis yang mereka ingini. Mereka di dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara dengan lain, berebut mengambil piala yang berisi arak, tidak menyebabkan timbul dari peminum-peminumnya perkara yang sia-sia, dan tidak pula menyebabkan peminumnya menanggung dosa. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar sekitar mereka, yang cantik parasnya, seolah-olah mereka mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Okay, nikmat dalam syurga yang Allah Ta'ala bagi dengan buah-buahan, dengan makanan, daging, segala daging ada. Tak kira lah harimau menangis ke, nak duk doket bola apa daging rus ke, apa je ni, daging apa, batang pinang ke, batang buruk ke, apa yang akak nak, abang nak, semua ada makanan. Auto, lepas tu dapat minum khamar. Khamar apa? Arak. Kat dunia ni tak boleh, hukum dia haram. Dekat syurga nanti boleh. Mabuk tak arak tu, tak mabuk, minumlah sampai tahu tonggeng pun tak apa. Mengalir air, mengalir sungai arak, sungai susu, sungai madu, mengalir depan mata kita, niat nak minum air tu, kona ke kita balik, masuk dalam mulut. Apa yang kita nak, masa apa, 3 rasa, 8 rasa, 10 rasa, semuanya ada. Memang semuanya ada. Daging berbagai-bagai jenis. Kancil, kijang, landak, apa benda yang nak, Masya Allah, semua ada. Tak pernah rasa, semua ada. Nak makan apa, makanlah. Mana tompek yang Allah Ta'ala akan balas. Nah, itu yang baru masuk, tuan-tuan sekalian. Kan Rasulullah SAW suka makan tembikai, tuan-tuan sekalian. Khasiat itu, orang panggil semangkuk.
tembikai, macam-macam lah tu. Yang tak pernah kita lihat pun ada lah. Nak makan lobster ke, nak makan king crab ke. Sekarang nak beli king crab, makhluk 3 kilo kat 1,000, 2,000. Nak makan pun sogan, mahal pun nah. Kalau buat nak korehkan makhluk tu, nak makan pun takut. Kan, duit tak ada, 2-3 ribu, 3 kilo. Saya tanya dah, mampu tengok lah lantak kau dalam terdarah mahal pun nah. Ha? Kat syurga Allah Ta'ala bagi. Lagi satu, ada gaut? Tak ada. Nah, biar uric acid tinggi sekalipun tak ada dalam syurga. Gaut, darah tinggi, segala darah, koncing mani, koncing masam, koncing orang, semua tak ada. Semua tak ada. Nah, tak ada penyakit. Tolan lah pun nak tolan. Daging, segala daging, bang, ambil lah pun ambil. Tak percaya nanti dengan Allah kadar rezeki masuk syurga, minta dengan malaikat, tompek tes air koncing mani. Air koncing mani pula. Sampai tes darah tu. Nah, enjek sikit tengok tes. Naik tak? Makan lah pun nak makan. Jus apa semua ada. Allah Rabbi. Lepas tu apa? Ghilman. Ghilman ni, mana pemuda-pemuda. Dia bukan malaikat. Budak-budak yang layan. Pemuda-pemuda. Kalau perempuan, lelaki dipanggil ghilman. Kalau perempuan dipanggil bidadari-bidadari. Khurun ain tadi. Perempuan, mana dia anak-anak bidari, berlari-lari. Budak-budak yang melayan, yang kita ingatkan mutiara yang bertaburan. Akhir daripada ayat ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Yang Allah Ta'ala beritahu apa? Seolah-olah mereka mutiara tersimpan dengan sebaik-baiknya. Cantik. Duduk dalam syurga tak ada yang bodoh. Semua yang lawa. Tak ada ramuk-ramuk. Suruh kurui. Dekat dunia ni kan. Nah, waktu anak dara pemegang macam ni. Nah, dah kahwin anak 2-3 dah macam pokok loban masa. Nah, tidak. Dekat syurga tidak tak apa Bang. Nah, walaupun tak sama macam sekarang, tak apa dekat syurga ni. Ibu-ibu kat belakang, akak-akak sekalian yang nak koja tu kan. Yang nak koja tu. Sungguh kadang-kadang kita pun bonci tengok muka kita kan. Tak nak tengok suami ni bonci, kita bonci orang lah. Apatah lain orang. Kan kita sendiri bonci. Jadi nak beritahu itulah nikmat Allah Ta'ala. Baru satu ayat dalam surah At-Tur ayat 17 hingga 20 hingga 24. Allah Rabbi. Anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Kata Imam Al-Turmizi, seorang ahli syurga 80,000 malaikat yang akan layan. Dan lagi mengenai sungai-sungai yang berada di dalam syurga itu. Airnya tidak berubah rasanya dan baunya. Tak berubah rasa dan bau air di dalam syurga. Dan sungai-sungai itu ada daripada air susu. Dan ada daripada arak. Dan ada pula daripada madu. Khamar ada. Susu ada. Madu ada. Dekat bawah syurga akan mengalir air-air itu. Tuan-tuan nak letak ais, nak panas, tak ada masalah. Allah Rabbi. Minum dia makin lama makin sedap. 70 rasa, mak. 70 rasa. Tahu tak 70 rasa? Kita satu je rasa, rasa ayam tu deh. Tak ada makan ayam rasa buah, makan buah rasa ayam. Tak ada. Satu rasa sahaja. Minum air oren lah rasa Minum air apple lah rasa Limau lah rasa Ini 70 rasa. Sampai di hujung-hujung jari. Hujung-hujung jari ni rasa kan. Akan kelazatan di dalam syurga Allah Ta'ala. Telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala berfirman. Firman Allah Ta'ala lagi. Mana benda ni betul. Tak ada yang salah di dalam Al-Quran. Yang tadi dalam surah At-Tur, benda yang betul. Bidadari itu wujud bang. Cuma tidak dizahirkan. Kalau dizahirkan, gila kita semua. Paning, sasau, mabuk. Kita nampak janda pun mabuk. Ini nampak bidadari. Sungguh. Ini nampak bidadari tu sebab dihijab kan. Tanya kat belakang. 15 kali lalu dekat jalan yang sama. 2 strok 3. 2 strok 3. Contoh lupa-lupa ada burung kakak tua seekor depan tu. Itu sebab dia berputar kat situ kan. Itu pun dah mabuk. Ini kan khurun ain. Itu sebab dihijabkan, tak nampak bidadari.
Julur tangan, kata Rasulullah, habis hilang cahaya matahari. Nak beritahu lawa dia. Minum air mengalir nampak, insya-Allah, bidadari. Dia tak pandang lelaki lain, dia pandang suaminya saja. Dekat atas dah tunggu dua, kata Rasulullah. Atas dah tunggu dua. Selalu monitor. Nah, abang datang naik motor kan, kat surau kan, monitor. Tengok mana lelaki dan pergi. Bini kat dunia lain. Nah, dunia lagi parah, pasang GPS kat kita. Ni bini kita ni dah dia sungguh Rasulullah beritahu dua bidadari tengok monitor. Kalau isteri marah suami, marah balik. Isteri kat atas marah kat balik. Kocap yang duduk dengan kau tu, kau marah dia kocap. Nanti dia akan kembali kepada kami. Bidadari cakap bini kat atas. Itu sebab kita kena marah dengan bini, jangan kocik hati. Orang backup pada kat atas. Jangan cakap seorang sudah, orang cakap gila pula nanti. Faham tak? Nah, nak cakap seorang bini dia nak dua kat atas nak. Gila apa orang ni itu dia. Nak naikkan semangat kita lah. Kalau marah, biarlah. Memang dia suka marah kita. Ustaz kena marah dah. Kan? Tak dia lah. Kan? Orang perempuan ni, dia sonyak dua, bisu tidur dua tu. Kalau dah jago, siap lah. Mulut dia apa? Mata tutup, mulut cakap lagi. Tak apalah, memang itu keadaan dia kan. Lekat macam tu lah kak. Jangan marah-marah suami kat dia. Ni nak cerita pasal syurga ni kak. Suami ni nombor satu kan. Balik kan usap kepala suami. Usap. Faham tak? Sayang cium dahi bang. Tak maaf banyak-banyak bang. Nah, kalau saya banyak buat salah dengan abang. Berlatih malam ni kak. Boleh tak? Nak dapat syurga ni kak. Pakai main-main ni. Kan? Nak dapat syurga. Berapa dah? Habis dah. Boleh. Mana dapat? Apa cakap? Terbiat ke bang? Akak tak selalu nak musab, terbiat apa nak musab. Nah. Seronok kak. Nak kita nak usap kepala, nak usap kepala siapa? Takkan nak usap kepala suami jiran sebelah, mana boleh? Tampan ni. Kan suami kita diusap kepala, rambut pun dah tak ada ustaz. Apa yang ada kan? Janggut dia ada, kan ustaz dah cerita kan? Janggut dah. Ini tak adalah rajah pendapat bang. Cuma ambil fadilat bagi semangat je lah. Nah, satu lai janggutnya berayut bidadari, main buai kan, main Tarzan berayut. Itu sebab sunnah Nabi. Nah, akhir dah luar ni ada enzim. Apabila disodot, hilang sakit perut. Ujung janggut sodot. Siapa suami ada janggut dekat tangan? Nah, balik kan main sodot janggut ni. Faham tak? Dia apa hal nak Nah, itulah nak bagi tahu ni. Kalau ngaji baru tahu nikmat seronok. Dalam syurga tidur tak ada, mati tak ada. Kan Allah cakap apa? Duduk dekat atas pelamin. Mana setiap malam pertama bang, duduk atas pelamin. Duduk atas pelamin pengantin lah. Setiap malam pertama. Setiap malam pertama. Masya-Allah. Nah, kita mungkin malam pertama 30 tahun, 20 tahun. Tak tahu macam mana dah keadaan makhluk tu. Jadi apabila duduk dalam syurga Allah Ta'ala 24 jam. Nah, duduk di atas pelamin, kata Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, mathalul jannati allati u'idhal muttaqun fiha anharum min ma'in ghair asin wa anharum min laba'il lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisharibina wa anharum min ghasalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamima wa qatta'an am'a'ahum. Sadaqallahul aliyul azim. Surah Muhammad ayat 15. Kata Allah Ta'ala lagi, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai daripada madu yang suci bersih
Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Tuhan mereka. Jadi disebut lagi Allah Ta'ala beritahu dekat syurga tu ada sungai, lepas tu sebut lagi ada buah-buahan, lepas tu sebut lagi apabila meminumnya menjadi lazat kepada peminumnya. Sungai mengalir bawah syurga. Mengalir bawah syurga, sungai madu, sungai susu, sungai khamar, mengalir di bawah syurga orang-orang yang beriman. Syurga nanti dia tak kongsi, dia seorang satu. Seorang satu, abang satu, akak satu, abah satu, emak satu, adik satu. Seorang satu syurga. Syurga ikut amal masing-masing. Boleh ziarah, boleh ziarah. Tetapi apabila kita nampak syurga orang dengan syurga kita, sama. Tak kira lah ada atas, ada bawah sekalipun, tingkat mana sekalipun, sama. Dia tak ada perasaan cemburu tu, tak ada. Perasaan iri hati tengok syurga dia lawa, syurga dan buruk, tak ada. Semua sama pandangan. Tetapi hakikat dia ikut amal masing-masing. Duduk dalam syurga. 80,000 malaikat sekurang-kurangnya yang layan ahli syurga. Tak tidur, merewang. Duduk nyanda-nyanda, lola-lola mata ada. Tetapi dia tak tidur. Nyanda-nyanda, kita rehat-rehat, angin-angin bertiup di dalam syurga Allah Ta'ala. Kan, pintu bapak mimosa. Dah tinggi 70 hasta, lebar 3,5. Begitulah kehidupan kita duduk dalam syurga. Macam-macam ada. Tesco ada, Giant ada, Maiden ada, semua ada. Nak pergi mana semua ada. KLCT pula, ICT ada. Semua ada. Apa yang kita nak? Semua Allah Ta'ala bagi. Kat dunia ada, kat syurga, apatah lagi nikmat yang tidak ada tolak banding. Sungai. Mandi, tiruk, terjun lah. Nak lompat macam mana lah tuan-tuan sekalian. Ikutlah kemahuan dan kehendak kita. Dia punya dalam kitab tak cerita, Ustaz tambah-tambah dalam hadis Nabi SAW. Dia punya lantai dia zamrud zabarjat. Lepas tu tidur di atas timunan kasturi. Mentadalah banyak mana, berak, koncing tak ada. Tak ada tu berak, tak ada tu koncing. Apabila kita makan, poluh keluar. Dengan apa? Bau mix ataupun bau kasturi. Kasturi ni bau yang paling wangi sekali. Bau mix, bau kasturi. Tidur di atas timunan kasturi. Katil kita, Masya Allah, penuh dengan kasturi. Tak ada penuh dengan elevasi dah. Dengan kasturi. Tidur-tidur mana ada elevasi? Hari ni dia ada elevasi. Tak pernah ketiak pun tak masam. Jangan takut. Ahli syurga tak ada yang busuk. Keluar poluh wangi. Masya Allah. Kantut wangi. Kantut pun wangi. Berak tak ada, koncing tak ada. Tandas pun tak ada dalam syurga. Kan? Takkan terberak, takkan terkoncing. Najis ni tak ada. Air ludah tak ada. Kan? Haid tak ada kan? Haid tak ada. Kalau dalam keadaan haid sebulan sekali kan, 7 hari ghalib. Paling lama 15 hari. Haid tak ada, nifas tak ada, wiladah tak ada. Kalau anak-anak, isteri kita mengandung, keluar anak, tuih besar. Bang? Tuih remaja, tuih besar, jaga diri sendiri. Tak payah pampers, tak payah kacik, budak kena kuning, tak payah, tak ada. Tuih besar, anak-anak boleh. Tapi anak tu terus besar. Anak terus dewasa. Tak payah kita nak sekolah dah 1, dah 2, dah 3, nak ambil joput, tak payah. Anak domam hantar KPJ, anak domam hantar ni, tak payah. Domam tak ada, sakit semua tak ada. Anak-anak boleh. Nak minta dengan Allah nak anak kan? Lahir anak. Lahir budak tu besar. Lahir besar. Lahir besar. Tak payah nak susah-susah. Wan kena jaga, atuk kena ambil sekolah. Kan? Sibuk ambil atuk wan. Kan? Ingat kalau pencen boleh rehat. Cucu pula kena jaga. Kat syurga tak ada. Dia jaga diri dia sendiri. Kan? Wan pula takut cucu hantar pengasuh sekarang. Takut kena dorong kan? Jagalah budak tu. Wan pun dah macam orang terbiak dah main-mainnya je. Macam tu kan? Ingat dulu waktu muda-muda dah berumur kena jaga juga. Sayang kat cucu. Tak apalah jaga lah. Tapi dalam syurga tak ada jaga-jaga budak. Budak-budak layan-layan tuan-tuan sekalian. Tak ada lah, Masya Allah. Kan? Beranak-beranak besar kan? Bismillah. Keluar darah tak ada. Tak ada, besar budak.
Tak boleh nak bayang kan? Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Okay, dan lagi ahli-ahli syurga sentiasa diberi layanan oleh anak-anak muda. Lelaki yang tetap dalam keadaan mudanya. Anak-anak muda lelaki yang tetap dalam keadaan mudanya. Ini memang handsome lawa. Dia bukan malaikat tau. Dia budak ghilman. Budak mana dia pemuda yang duduk dalam syurga. Mana melayan ahli-ahli syurga. Nanti akak semua dapat pelayan masing-masing. Pelayan tak kongsi bang. Pergilah hotel 7-8 bintang sekalipun. Tak ada sampai ramai. Sampai 80,000 yang melayan. Bukan sikit. 80,000. 80,000 orang. Bosan mana syurga kita? Allahu Rabbi. Kan? Bosan mana syurga kita? Masya Allah. Memang hebat. Nah, mereka membawa makanan dan minuman yang lazat daripada bermacam-macam jenis air. Buah-buahan dan daging-daging burung yang mereka sukai. Disebut daging burung. Burung apa ikutlah. Merpati kau halang kau tak pernah nak makan daging halang. Kat sanun ada. Yang risau. Nak masak apa? Masak kunyit, masak kicap. Nak ada kuah sambal, nak wet sup. Nak sambal kicap boleh tak malaikat? Terus auto depan mata gitu. Kan, makin makan makin sedap, makin makanlah makin sedap. 70 rasa. Hujung jari. Itu yang tak tahan tu. Makan sampai tokak ya. Habis kat ni, habislah rasa Dah jadi najis lah, duduk dalam perut. Ini sampai hujung jari merasai kesedapannya. Bermacam-macam. Nah, bawa daripada dulang-dulang, lepas tu bejana-bejana emas buat minum. Nah, dulang-dulang, kalau kita dalam tu ada makanan, nak tolan sekali dengan dulang pun tidak menjadi masalah. Kunyahlah dulang tu bang. Nak kunyah dulang boleh? Kunyahlah kau. Nak boleh, nikmat Allah Ta'ala. Nah, Allah Rabbi. Sampai dulang orang kunyah, tuan-tuan sekalian. Nah, masuk dalam syurga Allah Rabbi. Nah, kambing golek, lembu golek, gajah, rimau apa nak jalan punya seronok apabila kita duduk di dalam syurga Allah Ta'ala. Ke dalam surah Al-Waqi'ah ayat 7 hingga 24. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Mereka ahli syurga dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan teko-teko serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Bawa teko-teko. Yang macam piala bawa. Lepas tu dalam Jawa ada khamar. Kan? Macam orang sombong tak ingat diri kan. Khamar dia tolan ni juga. Kan? Buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Dekat syurga nanti. Bejana emas. Lepas dalam dia apa? Dalam dia ada khamar. Air-air arak. Minum kita tak jadi kungfu mabuk tu. Minum kita dalam keadaan hebat. Tak ada lah kita merayau. Tak tentu arah. Dan lagi kata Allah Ta'ala, mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Dan mereka dibawakan kepada mereka. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan daripada jenis-jenis yang mereka pilih. Serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingati. Yang mereka ingini. Serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Dan mereka dilayani oleh bidadari yang cantik parasnya. Serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu sebagai balasan bagi orang-orang bagi amal baik yang mereka telah kerjakan. Tongah minum layan apa? Biasalah bidadari yang melayan. Apa kata sekitab dalam hadis Nabi SAW? Bidadari ini bang, mata dia punya koning dia bagaikan bulang sabit yang seakan-akan nak bercantum. Mata dia lebih jernih daripada mata bayi yang baru dilahirkan. Ataupun dia punya alis mata dia bagaikan sapi muda betina liar. Sapi muda, sapi ni apa? Lembu lah. Kan mata lembu tu, bukan lembu tu mata dia. Nak mata dia, alis mata dia tu. Bagaikan sapi muda betina liar dalam kitab begitu. Dia kisah bidadari 1001
2002. Abang boleh cari kodek buku bang. Doket Shopee pun ada. Nah, baca buku bidadari. Lihat bagaimana dibongkarkan di dalam Al-Quran dan hadis akan bidadari-bidadari yang kepingitan. Jumpa bidadari, pandang perempuan dunia, muntah lang. Sungguh, cuma tak nampak yo. Kita ujung-ujung kan muntah. Sungguh, nak bagi tahu kan hebatnya bidadari yang melayan. Nah, bidadari yang melayan akan orang-orang yang duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Gigi dia teratur, warna mutiara, keputihan seperti mutiara. Dia ada cerita satu badan bidadari lah. Tak naklah cerita kat sini, faham tak? Tuan-tuan cakap apalah itu pun nak cerita. Itulah nak naikkan jazbah tu. Tadi abang kena baca sendiri dah. Kalau nak lepas ni, kalau nak personal, kena bayar lah. Faham tak? Tak ada peri tu. Nah, dia ada cerita habis bakal bidadari dia cerita, kan? Semangatlah kita dengan izin Allah apabila baca buku akan kisah-kisah bidadari tu. Nak cerita lebih tak boleh lah bang. Speaker rakam kat luar, rakam pula. Kalau kita berdua saya cerita habis dah ni. Nah, keadaan bidadari. Allah Rabbi. Dia yang layan. Pelayan-pelayan yang melayani ahli syurga itu setiap masa berada di samping mereka dengan membawa piring-piring, wadah-wadah dan gelas-gelas daripada emas. Di dalamnya penuh berisi makanan dan minuman yang menitikkan air liur kelazatan dan sangat diingini oleh hati yang sedap dipandang mata. Bawa bejana omeh, bokeh-bokeh omeh, bawa lagi akan makanan dalam piring. Kita lihat menitik-nitik liur kita. Nah, kelazatan amat-amat sedap. Kayak makan kita sampai mana kita nak makan, ikutlah. Ada orang makan buah sampai biji buah tu jadi gunung. Tak sedar lagi, gunung dah. Muek kau ustaz. Allah Rabbi duduk dalam syurga apa kita nak makan. Tokak kita maun, perut kita pun nak. Sampai kita nak berhenti. Sampai nak berhenti. Biji buah yang kita makan dah jadi gunung. Tak kabar lagi. Sebab kelazatan apabila berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Kan, perut kita besar mana boleh isi. Makan banyak mana boleh isi. Tokak cakap nak tapi perut dah tak boleh. Tokak cakap nak tapi perut dah tak boleh. Kita tunggu kosong. Buang dulu. Baru kita dapat makan balik. Dekat syurga, apa yang kita nak, lepas tu semahu yang kita boleh. Duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwaba wa fiha ma tashtahihil anfusu وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala daripada emas, dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya. Nafsu kita ni tuan-tuan sekalian, Masya Allah kita boleh sempurnakan. Kat dunia tak boleh. Nafsu tidak boleh kita sempurnakan apa yang kita nak. Tak boleh. Kat syurga disempurna akan keinginan nafsu kita. Apa nafsu kita nak, kemahuan kita nak, semua Allah Ta'ala sempurnakan. Dalam surah Az-Zukhruf dan lagi firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 15 hingga 21, firman Allah Ta'ala, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayan bejana daripada perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca jelas isinya. Keadaannya laksana kaca sedang ia daripada perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Nah, tak ada yang terlebih, tak ada yang membazir.
Cukup apa yang kita nak, layanan Allah Ta'ala. Dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya daripada zinjil. Zinjil apa? Iaitu sebuah air mata yang dalam syurga, yang disebut sifatnya sebagai air dalam syurga, yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, sejenis minuman dalam syurga yang sedap rasanya. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangka mutiara yang bertaburan. Mereka cantik berseri parasnya. Dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Dan tidak ada tolak banding. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera tebal yang bertekad, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan jenis minuman yang lain yang bersih suci. Ada yang dah kita bahas, ada yang tidak kita bahas. Yang kita baru dengar adalah campuran daripada zinjil, sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai air dalam syurga, yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, sejenis minuman dalam syurga yang sedap rasanya. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kita nikmat lagi. Lepas tu mutiara yang bertaburan, yang kita sangkakan mutiara yang bertaburan, rupa itu pelayan-pelayan dari syurga Allah, pakai pula sutera hijau, lepas tu yang halus, lepas tu yang tebal. Lepas tu dihiasi pula dengan apa? Gelang-gelang tangan daripada perak. Nah, itu yang golang tangan tu, mak. Nah, akak-akak kat belakang. Boleh. Kan Allah bagi satu kios nanti di dalam syurga Allah. Apa yang kita tak seronok tentang diri kita, tukar kat situ. Tak seronok bibir, tukar bibir. Telinga besar warna, tukar. Koning boleh tukar. Semua seraba-serabi boleh tukar. Mata sepet boleh tukar. Gigi mancung sikit boleh tukar. Hidung kemek, tukarlah apa nak tukar. Makin tukar makin lawa, makin tukar makin lawa. Syurga Allah Ta'ala, sifat dia, nikmat dia, Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Selain daripada nikmat-nikmat tersebut, para ahli syurga itu duduk bersenang-senang, ditemani oleh isteri-isteri dan pasangan-pasangan mereka, bersukaria di tempat yang teduh serta nyaman udaranya. Melepaklah kita dengan suami isteri. Nah, bidadari ada, jealous tak ada. Sifat cemburu perempuan dah tak ada dah, bang. Dia dah galik dengan apa yang dia dapat di dalam syurga Allah Ta'ala. Kan? Dia dah galik dah. Bidadari dia tak kisah dah. Sebab cemburu di dalam hatinya tiada. Sebab sebelum masuk syurga, kita akan diberi minum air Kautsar. Air Kautsar tu minum sekali, hilang haus di yaumil mahsyar. Lepas tu segala bondo yang buruk atas muka bumi, segalanya terbuang. Air Kautsar. Nah, ada 3 cara minum. Satu, yang paling tinggi, highest level dia, Nabi bagi minum. Yang kedua, malaikat tolong tuangkan. Yang ketiga, kita ambil sendiri. Cukup tak cawan ni, Ustaz? Cukup. Dia punya cawannya, kata Allah Ta'ala, bagaikan bintang-bintang yang bergermelapan. Ke atas tu bintang ke atas tu lebih banyak daripada 7 butiran lautan pasir. Macam terbalik ya. Lebih banyak daripada pasir di 7 lautan. Tu. Kan? Macam terbalik juga pokoling dah. Okey, jadi masya-Allah tuan-tuan sekalian. Nah, itulah keadaan nikmat-nikmat Allah Taala. Kan? Hilang dah rasa cemburu, semua hilang. Kan? Duduklah dalam syurga Allah Taala. Nah, melepaklah kita wah pokok guru. Loket pantai Port Dickson kau semua tu. Apa nak pantai Tasik, Ulu Bondo semua tu. Nah, Joram Tengkek semua jumpa nanti, jangan risau tuan-tuan sekalian. Nah, mudah bagi Allah Ta'ala. Nak kita kembalikan zaman kita hidup atas muka bumi, nak lihat bagaimana keadaan kita, semua Allah Ta'ala bagi akan ahli syurga itu. Isteri-isteri pasangan mereka itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan muda semuanya. Okey kan, umur perempuan 7 tahun lah. Dia tak ada tua. Dia 7 tahun muda sampai bila? Dia infinity. Dia tak ada apa cakap? Dia tak ada penghujung dia. Nah, macam itulah keadaan dia. Mana hidup dalam syurga makin lama makin lawa, makin lama makin lawa.
Kalau nak kata muka bumi, makin lama makin huduh, makin lama makin buruk. Dunia ni terbalik. Makin lama makin lawa, makin lama makin mawa. Kan? Isteri pasangan mereka itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan muda semuanya, sebaya usianya, dan penuh kecintaan dan kasihnya kepada suami dan pasangannya. Tak ada apa, tak ada orang cakap apa, tak ada curang-curang, main kayu tiga, kayu empat, tak ada. Semua setia pada pasangannya. Para wanita di dalam syurga itu semuanya cantik jelita. Cantik kak. Cuma kat dunia kena tahan. Faham tak? Nah, tubuh badan jangan tunjuk dekat lelaki-lelaki ajnabi. Bukan tubuh badan. Sekali bontok pun tak boleh. Yang tunjuk pada lelaki ajnabi. Nah, waktu gemuk pandai dia pakai jubah. Waktu kuih dia tak pandai. Elok gemuk daripada kuih. Faham tak kak? Nah, elok gemuk daripada kuih. Waktu gemuk dia pakai jubah. Pandai pakai. Lawa, cantik. Waktu kuih mulalah dia tunjuk dia punya badan. Cakap dia dah langsing. Pakai kotak-kotak. Nah, itu orang macam tu antara 3 jenis wanita yang bukan nak masuk, nak cium bau syurga pun tak dapat. Yang pertama apa? Yang pertama dia berpakaian tetapi bertelanjangan. Yang kedua dia menghentak-hentakkan kakinya. Nah, menghentak-hentakkan kakinya untuk dipandang oleh orang ramai. Lagi satu saya tak ingat. Cari sini. Yang membuatkan nak masuk, nak bau syurga pun tak boleh. Dekat syurga, para wanita di dalam syurga itu semuanya cantik jelita. Akak duduk dalam syurga lebih cantik pada bidadari. Bidadari tu dia cantik kan? Akak cantik pada dia. Makna dia cantik pada dia tu, makna dia berlipat-lipat kali ganda yang perempuan atas muka bumi masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau suami lihat akak pensan, dia tak percaya itu isteri dia. Sebab terlampau lawa. Hari ni duduk kat rumah kita lekor nak mancing kan. Tak tahan dengan mulut dia. Jadi dekat syurga nanti cantik kak. Bukan orang BSS pasal 3A dah. Kan mungkin pasal 2A. Yang 3 ni semua baik. Kan aku ada 2 kat sini. Tak adalah bola-bola Mexico sana. Allah, cantik kak. Syurga itu semuanya cantik jelita dan suci daripada segala cela. Dan biasa dialami oleh wanita-wanita di dunia. Wanita-wanita dalam syurga tidak kedatangan haid dan nifas. Nifas ni darah tu keluar lepas kita bersalin. Dia ada 3 darah kan? Wiladah, nifas dan haid. Wiladah keluar sekali dengan baby tu. Kalau nifas keluar lepas kita deliver anak. Lepas kita pregnant, lepas dia korek akan air ketumban lah. Dia korekkan apa? Uri tu kan. Uri tu kena korek bang. Nah, sebenarnya lepas keluar baby tu uri kena ambil je. Doktor masuk dalam tangan dia korek. Uri tu dekat belakang perut macam ni. Ni perut kan, uri tu meloket kat sini. Nah, uri sebab uri ke atas bukan uri ke depan. Nah, uri ke atas. Keluar budak dia korek. Mak keluar. Nah, kadang-kadang kita pun tak nak tanam uri tu kan. Punya sekso isteri kita lahirkan anak. Nampak tak ustaz bekak kak? Punya sekso itu. Nah, jadi sayanglah bini tu kan. Bini pertama dengan Rasulullah kena sayang. Sungguh apa cih? Sungguh bini pertama kena sayang. Nah, bini pertama tu kan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Rasulullah dengan Khadijah ibn Khuwailid, Rasulullah dalam satu-satu masa dia ada 2 oleh 3 oleh isteri dalam satu-satu masa. Itu Nabi, tak apa. Nah, kita umat ada izin ada 4 ya. Nabi lepas wafat Khadijah, pasal tak? Lepas wafat Khadijah baru kahwin lebih pada 2. Betul tak? Betul tak? Betul. Sebutlah betul. Betul tak? Okey. Yang pertama betul lah. Sayang sangat-sangat dengan Khadijah. Sebab apa? Nah, anak pertama dengan dia, tidur sebantar dengan dia, sebilik dengan dia, semua dengan dia. Ya. Nah, dah guna dia berapa tahun, 17 tahun, 18 tahun khidmat, puluh-puluh tahun khidmat dengan kita. Nah, takkan kita nak sia-siakan dia. Jadi sayanglah. Nah, kalau dah terlebih lagi satu, macam mana qada dan qadar Allah Taala. Rupa paras mereka sentiasa dilihat cantik, indah, berseri-seri dan berakhlak luhur. Dah lebih dah, masya-Allah. Boleh lagi kau sikit ya? Boleh ya? Sikit lagi. Okey, bukan sekali lu jumpa kan? Okey, sikit lagi. Rupa paras mereka sentiasa dilihat cantik, indah, berseri-seri dan berakhlak luhur. Semua perkara tersebut dalam dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-firmannya. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Inna ashabal jannati al-yawma fi syughrulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-araiki muttaqiun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada di dalam keadaan sibuk mereka menikmati kesenangan mereka dengan pasangan, mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelamin. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya serta sebaya umurnya. Firman Allah Ta'ala. Ini bukan ustaz ya. Ustaz memandai-mandai. Allah Ta'ala beritahu jelas. Allah Ta'ala beritahu, faj'alnahunna abkara uraban atraba. Uraban atraba itu yang sentiasa dara, yang tidak pernah disentuh, dengan tetap mencintai jodohnya serta sebaya umurnya. Itu yang tadi tu bang. Itu yang lelaki duduk dalam syurga, dia sibuk yang ni ya. Sibuk itu ya, bidadari, Masya Allah. Isteri-isteri, satu katil dah 70 orang. Nah, dia ada apa? Satu mahalika ada 70 bilik. Satu bilik ada 70 katil. Satu katil ada 70 bidadari. Punya banyak itu. Itu yang sibuk itu. Nah, kuat tak? Kuat, Masya Allah. Nah, tak ada masalah. 70 sekali hambat dia. Punya hebat dia. Nak tahu, tak payah minum kuek-kuek, tak payah dah pil-pil tolan, tak payah dah. Nah, bagaimana nikmat Allah Ta'ala. Itu yang kita bawa tuntutan nafsu atas muka bumi, tapi tak boleh nak laksana, dia kena nikah dulu, tak boleh maksiat terlewat itu. Sebab Allah Ta'ala bagi pilihan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan syurga dan neraka. Dan akhir kalam, firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 48 hingga 49. Dan di sisi mereka di syurga ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya, melainkan kepada mereka lagi yang cukup indah luas matanya, putih ke kuning-kuningan, seolah-olah mereka telur kasawari yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Macam tu keadaan isteri ataupun bidadari yang berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Perempuan dia tak adalah bidadara. Suami dia tu lah. Kalau orang tanya, ustaz, pernah kahwin 3 kali, kahwin pertama meninggal, kahwin kedua meninggal, kahwin ketiga meninggal. Jadi soalan dia, mana yang nak pilih? Sebab suami kena satu ya, dalam syurga kan. Mana nak pilih 1, 2, 3? Jawapan dia mana-mana yang akak suka lah. Kahwin corai pun sama lah. Ataupun kahwin meninggal, kahwin corai. Kahwin corai tu dah tak ada lah. Sebab kat dunia dah terpisah lah. Mana kahwin kita meninggal ataupun kahwin hidup selama-lama atau 2-3 suami kan. Akak pilih lah mana akak suka yang paling baik. Yang jawab akak seorang yang tanya ustaz tu. Bukan ustaz ni, ustaz lain tanya tu. Jawapan dia suka suami yang kedua. Sebab apa suka suami yang kedua? Sebab muka dia sama macam muka ustaz je kan. Tu masalah tu. Jadi dia suka suami nombor 2. Pilihlah kak, boleh kak pilih suami yang kak nak suka. Jadi Masya Allah itu nikmat-nikmat. Suasananya lagi pahala, lagi hebat. Itu antara nikmat-nikmat yang dapat saya kupaskan melalui ayat Al-Quran, melalui kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita dengar pun kita dah seronok bagaimana kita nak masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah kita seronok abang-abang ibu ayah sekalian. Masya Allah. Jadi kita kena koja bono ni sampai satu tahap Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan orang yang menikmati akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat dia kena baik-baiklah. Syarat dia kita kena takwa kepada Allah, takut akan Allah. Lepas tu kita kena mengikuti apa kemauan kehendak Allah Ta'ala, cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syurga sekarang ni ada tapi penghuni tak ada. Syurga dah ada sekarang ni tapi penghuni tak ada lagi. Dalam neraka pun neraka dah ada tapi penghuni neraka tak ada. Sebab kiamat belum berlaku lagi. Syurga sekarang ni dah ada. Allah Ta'ala dah cipta. Cuma dia tak ada prototype. Dia tak ada rumah contoh. Dia tak ada syurga contoh. Kalau kita boleh lihat syurga, tak ni lah.
tak istimewa lah nanti apabila Allah Ta'ala nak bagi kita lihat nikmat syurga. Kemuncak ahli syurga melihat zat Allah Ta'ala. Jadi hukum melihat zat Allah, hukum dia harus. Tetapi tuan-tuan, apabila kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dekat akhirat nanti, pastikan kita mentaati Allah setiap waktu dan keadaan. Dia tak cakap wajib lah bertemu dengan Allah. Sebab tak boleh lah Allah Ta'ala ni ke kita ni jadi wajib. Tak boleh. Allah Ta'ala wajib menunjukkan zatnya, menzahirkan zatnya. Tak boleh. Salah tuan-tuan sekalian. Jadi ulama cakap hukum dia harus apa? Harus boleh adanya ia dan tiadanya ia. Tapi kita yakinlah kita akan bertemu dengan Allah dengan kita beramal soleh. Kan? Ada melihat Allah Ta'ala sekali, kata Rasulullah, terus pensan, tak bangun-bangun sampai bila-bila. Ada yang melihat Allah. Ada lihat setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, hari-hari, setiap saat. Itu kemuncak ahli syurga yang Allah Ta'ala bagi nikmat yang sebesar-besar nikmat. Sebab apa dia kemuncak? Syurga itu dah hebat dah. Yang kita cerita dalam Al-Quran, nikmat tu. Syurga tu dah hebat. Bagaimana pencipta bagi syurga? Lagilah hebat. Pencipta bagi syurga? Lagilah hebat. Kan? Jadi nikmat yang tidak ada tolak banding, nikmat kemuncak paling hebat, melihat zat Allah Ta'ala. Hukum dia harus. Dia tak wajib, dia tak mustahil. Dia harus sahaja. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk kita amal dan sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak ilmu. Kan kita suka-suka tadi nak hilang ngantuk sebenarnya. Kan duduk ke aircon macam ni, besar lah macam ni. Masya Allah. Kata-kata kot hanyut gitu tuan-tuan sekalian. Kan jadi itulah golak-golak sikit ada apa-apa lah dengan izin Allah kan. Kan bolehlah hibur, hilang ngantuk mata tu. Kan jadi mudah-mudahan dapat manfaat sikit sebanyak dalam kuliah kita pada malam ini insya-Allah. Okay, jadi malam ni Ustaz dah cakap dengan AJK dan dengan Zul. Ustaz nak kongsi package umrah dengan tuan-tuan sekalian. Ustaz bagi 3 boleh 2 boleh ni. Kan Ustaz nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Kawan Ustaz ada yang lelaki perempuan insya-Allah. Jadi kalau dapat pamphlet tuan-tuan tengoklah lepas semayang kan. Tengoklah mana tahu ada rezeki. Boleh kita pergi sekali ataupun tarikh-tarikh yang nak. Lagi-lagi kita nak dah masuk Rabiul Akhir. Lepas tu Rajab, Syaban, nak pergi Ramadan. Kalau rezeki buat umrah dalam Ramadan, kata Rasulullah, umrah dalam Ramadan seperti melaksanakan umrah, pahala dia bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, ada ulama hukumkan dia wajib. Jadi biarlah hati kita ni dapat ziarah akan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita syarahkan mengenai maulid Nabi waktu Rabiul Awal. Bahkan sampai sekarang pun ada orang buat ceramah maulid lagi. Jadi masya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Kan kita akan kongsikan bagaimana keadaan kita nak bawa amal yang diamal oleh Nabi daripada kita berada di Makkah Madinah, lepas itu kita keluar balik di Makkah dan di Madinah. Jadi masya-Allah waktu Rabiul Awal itu, waktu maulid itu, ya Allah, Madinah sepenuh-penuh itu tuan-tuan sekalian. Orang semua permokah, semua datang kat Madinah. Sebab apa? Nak meraikan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi satu akhir kalam Ustaz untuk Rasulullah SAW, untuk Makkah dan Madinah. Kita ni dengan Allah tidak akan dapat melihat keindahan alam ini jikalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apabila Allah Ta'ala takdirkan dalam ilmunya ada manusia yang paling afdal. Itu sebab kita dapat lihat mak, dapat lihat ayah, dapat lihat alam yang terbentang luas, dapat lihat akan nikmat ini. Sebab apa? Akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Rasulullah kalau air bau, air polo keluar, bau minyak wangi. Sahabat ambil air polo buat minyak wangi tuan-tuan sekalian. Itu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan akhir nantilah nak habis semayang nanti kan ada kawan Ustaz bagi-bagi pamphlet tu, bolehlah tuan-tuan tengok insya-Allah Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat saya kongsikan ilmu pada malam ini. Sekian saja. Terima kasih. Masya-Allah sudi datang, sudi meluangkan masa dengan izin Allah untuk kita bermudzakarah tentang hebat Allah, besar Allah azza wa jalla. Sekian saja aku li qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.